Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai, berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah di dalam tajuk 2.1.1 iaitu peranan kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Ini adalah di bawah subtopik 2.1 iaitu peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Baiklah, kita akan pergi dengan lebih lanjut di bawah 2.1.1. Standard kandungan untuk pembelajaran ini adalah 1.2 iaitu trend semasa dalam perniagaan, manakala standard pembelajaran adalah murid boleh mengenal pasti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau, mengenai pertumbuhan, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi. Baiklah, kita sepintas lalu trend semasa dalam perniagaan terbahagi kepada 4 iaitu kita lihat di sini ialah peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan ekonomi, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi. Yang kedua, trend persekitaran perniagaan iaitu kita akan menjurus kepada fokus pada pasaran, trend guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta undang-undang perniagaan. Trend semasa yang ketiga, fokusnya adalah faktor-faktor perubahan persekitaran perniagaan iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Yang keempat, trend semasanya adalah kita akan fokus pada kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan iaitu kesan perubahan dari aspek pasaran, dari aspek trend guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta kesan perubahan dari aspek undang-undang. Baiklah, kita terus kepada peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Kita kupaskan sedikit apa yang dimaksudkan isu-isu tempatan, negara dan serantau. Antara kementerian yang sedia membantu perniagaan bersaing pada peringkat domestik dan antarabangsa adalah seperti, kita lihat dahulu kementerian yang membantu. Yang pertama adalah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau lebih dikenali sebagai MITI. Ya, cikgu tayangkan sedikit video tentang MITI. Kementerian yang kedua, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, ya, atau lebih dikenali sebagai KPDN HEP. Kementerian yang seterusnya ialah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia atau lebih dikenali sebagai MATRIK. Ya, okey, ini adalah logo MATRIK dan kita lihat sedikit tentang MATRIK. Jom kenali MATRIK. MATRIK adalah singkatan kepada Malaysia External Trade Development Corporation atau Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. MATRIK merupakan agensi promosi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dengan visi menempatkan Malaysia sebagai negara perdagangan global yang kompetitif. MATRIK sentiasa berperanan aktif dan kehadapan dalam membantu usahawan-usahawan Malaysia dalam mempromosikan usahawan-usahawan Malaysia ke pasaran dunia.
ditubuhkan sejak Mac 1993. Objektif utamanya adalah: pertama, meningkatkan profil pengeksport Malaysia; kedua, menyebarkan maklumat dan risikan pasaran antarabangsa; ketiga, memperkenalkan pengeksport Malaysia kepada pengimport luar negara; dan keempat, menjalankan aktiviti promosi produk dan perkhidmatan Malaysia. Dengan fungsi yang jelas, Matrade menawarkan: A. Pembangunan pengeksport; B. Promosi ekspor; C. Informasi perdagangan dan pemasaran; dan D. Khidmat nasihat perdagangan dan sokongan. Dengan rangkaian yang luas dan global, Matrade merupakan penyelesaian terbaik untuk menghubungkan usahawan-usahawan Malaysia ke pasaran antarabangsa. Dan kementerian yang seterusnya ialah Bank Negara Malaysia. Okey, ini adalah lambang Bank Negara Malaysia. Financing activity in the SME segment has returned to pre-COVID levels, with banks remaining a major driver of new disbursements throughout 2020. Bank Negara funds remain available for SMEs. There are other financing schemes by the government and the financial industry that continue to assist SMEs in weathering this challenging environment. SMEs can continue to reach out to MyKNP for loan concerns or seek loan restructuring assistance under the Small Debt Resolution Scheme, which has been integrated under AKPK. Demikianlah tadi 4 kementerian yang berperanan dalam membantu perniagaan ke peringkat domestik dan antarabangsa. Okey, pentadbiran kerajaan di Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu pusat, negeri dan tempatan. Okey, kita lihat contoh kerajaan pusat. Kalau di Malaysia, dia akan bersidang di Parlimen untuk menentukan dasar atau meluluskan sebarang usul dasar. Dan yang peringkat negeri akan bersidang di Dewan Undangan Negeri, dan untuk memutuskan segala usul adalah di Dewan Undangan Negeri, dan seterusnya di peringkat tempatan adalah di Majlis Bandaraya ataupun Majlis Daerah setiap kawasan. Itu adalah pentadbiran kerajaan di Malaysia. Seterusnya kita lihat peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Isu tempatan adalah berkaitan dengan perniagaan. Tempatan adalah kawasan sekitar. Di kawasan setempat seperti hubungan perniagaan dengan komuniti, pengguna tempatan, tanggungjawab sosial dengan masyarakat di sekeliling dan faktor sosio-budaya masyarakat setempat. Manakala isu negara adalah lebih besar sedikit berbanding isu tempatan, berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara. Contoh jumlah pendapatan negara, inflasi, kemelesetan ekonomi dan kadar pertumbuhan ekonomi. Itu adalah isu negara. Isu serantau pula adalah melibatkan hubungan antara Malaysia dengan negara jiran seperti Singapura, Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam. Maksudnya ianya melangkaui sempadan negara. Dan kita lihat peranan kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Okey, kita lihat terlebih dahulu peranan kerajaan pusat, iaitu yang pertama daripada aspek perundangan, iaitu penggubalan undang-undang. Yang kedua, perlindungan pengguna. Dan yang ketiga, pelepasan cukai. Manakala peranan yang kedua adalah dari aspek kewangan, iaitu pembiayaan. Dan peranan ketiga kerajaan pusat ialah aspek perkembangan aktiviti perniagaan, iaitu yang pertama dari segi aktiviti promosi, contoh tadi melibatkan Matrade. Kemudian aktiviti pendidikan dan pembangunan juga diwujudkan, dan juga perkembangan aktiviti seterusnya adalah aktiviti latihan dan pembangunan, iaitu R&D.
kita lihat huraian peranan kerajaan pusat dari segi perundangan tadi, ya. Okey, yang pertama, dari segi perundangan mempunyai kuasa menggubal undang-undang berkaitan perniagaan, iaitu digubal di parlimen. Tadi cikgu dah tunjuk ya bangunan parlimen. Okey, contohnya penggubalan undang-undang, iaitu di bawah perniagaannya dia ada akta, contoh ada akta kontrak, akta jualan barangan, akta sewa beli, akta perkongsian dan akta syarikat. Okey, yang kedua, perlindungan pengguna, iaitu supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga. Contoh pencatutan harga barang, kenaikan harga barang, penipuan timbangan, semuanya kerajaan pusat telah menggubal undang-undang untuk melindungi pengguna. Matlamat dan undang-undang pengguna ni adalah untuk yang pertama, keselamatan pengguna, iaitu supaya barang yang digunakan adalah selamat dan tidak memudaratkan. Yang kedua, kesihatan pengguna, iaitu sesuatu yang boleh membawa penyakit kepada pengguna adalah dilarang. Okay. Ketiga, hak pengguna, iaitu jika berlaku sesuatu terhadap pengguna, jadi pengguna mempunyai hak dan boleh dituntut, iaitu ganti rugi. Dan seterusnya adalah hak pengguna terhadap alam sekitar, iaitu untuk mendapatkan udara yang bersih, mengelakkan daripada pencemaran banyak pencemaran bunyi, pencemaran udara, pencemaran air, itu juga adalah hak yang boleh dituntut. Okey, seterusnya adalah yang ketiga di bawah perundangan, iaitu pelepasan cukai. Pelepasan cukai yang pertama adalah taraf perintis. Taraf perintis adalah di mana syarikat dikecualikan pembayaran cukai selama 5 tahun diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Okey, itu adalah taraf perintis. Yang kedua adalah allowance cukai pelaburan, iaitu pelepasan cukai ekoran daripada pelaburan modal yang hanya diberikan kepada peniaga berstatus koridor raya multimedia sahaja dan juga hanya untuk perniagaan berasaskan bahan mentah tempatan. Okey, boleh di situ. Yang ketiga, potongan cukai, pelepasan cukai seterusnya adalah potongan cukai diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan, dan maka peniaga tersebut akan mendapat potongan cukai. Okey, dan ianya bergantung kepada nilai barang. Yang keempat adalah pengecualian cukai. Yang dikatakan pengecualian cukai adalah perbelanjaan besar yang merangkumi pasaran antarabangsa. Hanya syarikat yang terlibat dengan industri teknologi tinggi sahaja, iaitu MSC. Manakala perbelanjaan yang mendapat pengecualian cukai ialah penyelidikan pasaran ekspor, pameran dan periklanan di luar negara. Ini adalah bagi menggalakkan industri ekspor. Dan yang kelima adalah allowance pelaburan semula, iaitu diberi kepada pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah. Itu syarikat yang melaburkan semula pendapatan syarikat untuk pembelian aset agensi pungutan cukai pungutan. Contohnya Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri, iaitu LHDN. Baiklah, dari segi aspek kewangan yang kita sebut tadi, pembiayaan, kita lihat di sini apa yang dimaksudkan di sini. Kita lihat huraiannya adalah sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Okay. Bank Negara Malaysia memainkan peranan untuk semua aktiviti ini. Dan kita lihat agensi pembiayaan perniagaan di Malaysia, yang pertama, dia banyak tapi kita ambil beberapa, ada 4 agensi. Majlis Amanah Rakyat. Okey, kalau pelajar boleh tengok di sini Okey, lambang logo Majlis Amanah Rakyat atau lebih dikenali sebagai MARA. Okey, skim pembiayaan am, apa yang dia pembiayaan yang diberikan, skim pembiayaan pengangkutan, skim pembiayaan profesional dan skim pembiayaan kecil. Dan kita juga ada Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad,
Dan pembiayaan perniagaan yang disediakan adalah perkhidmatan, menyewa jentera, projek pembangunan, pinjaman beli aset dan juga bimbingan pengurusan dan keusahawanan. Manakala Amanah Ikhtiar Malaysia, ni banyak ya terdapat di kawasan luar bandar kebanyakannya AIM ni ya. Dia menyediakan skim pembiayaan ikhtiar dan juga skim pembiayaan ikhtiar ibu tunggal. Dan juga akhir sekali kita lihat Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGCMB, iaitu menyediakan pembiayaan skim jaminan laluan terus, skim pembiayaan franchise untuk perniagaan franchise ya, skim jaminan utama baharu serta skim jaminan anjal iGuarantee. Peranan kerajaan pusat yang seterusnya ya, kita lihat yang terakhir tadi, aspek perkembangan aktiviti perniagaan, kita lihat huraiannya iaitu perkembangan yang pesat menyebabkan permintaan tenaga pekerja meningkat. Jadi apabila tenaga pekerja meningkat namun berlaku kemelisian ekonomi akan menjadi penghalang dalam perkembangan tersebut. Apa dia kemelisian ekonomi? Kemelisian ini adalah ekonomi negara dalam keadaan yang tidak stabil dalam keadaan yang perlahan sangat Jadi cara kerajaan menangani masalah tersebut ada dua cara, iaitu satu adalah dasar fiskal dan satu lagi adalah dasar kewangan. Jadi aspek perkembangan aktiviti perniagaan yang pertama adalah tadi kita lihat aktiviti promosi melalui Matrade, iaitu membantu mempromosikan produk industri kecil sederhana IKS atau SME ke pasaran antarabangsa. Peranan yang dijalankan oleh Matrade adalah pertama, mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baharu, iaitu Matrade mengenal pasti pasaran baharu di luar Malaysia, menemukan pengeksport Malaysia dan juga pengimport dari luar negara. Dia akan menemukan Yang keempat, mengekalkan perhubungan antara pengimport dengan pengeksport berdaftar. Kalau ni tips kalau soalan minta lebih dari 4, kebiasaannya 2 atau 3 sahajalah kalau pasal Matrade ni. So korang boleh huraikan sendiri sebenarnya kena faham Matrade tu apa dan you boleh huraikan sendiri Tips Matrade ni bantu kita untuk pergi jauh. So goreng itu isi. Boleh? Senang je. Seterusnya kita sambung lagi. Yang kedua, aktiviti latihan dan pembangunan, iaitu biasanya MARA, Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Kita lihat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peniaga, terutama dalam kalangan bumi putera untuk R&D ni. Latihan dan pembangunan dapat terus bersaing dalam pasaran domestik dan antarabangsa, menggalakkan peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja. Kelima, inisiatif yang diambil oleh organisasi dalam jangka panjang. Contoh tu dia adalah MARA, Majlis Amanah Rakyat, dan juga MPC, Perbadanan Produktiviti Malaysia, ataupun bahasa Inggerisnya Malaysia Productivity Corporation. Seterusnya kita lihat aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D biasanya dilaksanakan oleh agensi SIRIM, MARDI dan MPOB. Iaitu dapat menjana kreativiti dan inovasi untuk memungkinkan kejayaan dalam dunia perniagaan selain dapat menangani isu setempat, negara dan serantau. Merupakan faktor yang dapat membantu memajukan ekonomi sesebuah industri bagi memperbaiki tahap pertumbuhan dan pembangunan sesebuah industri. Itulah kenapa kita buat R&D, Research and Development. Ni lambang SIRIM boleh tengok situ. Seterusnya MARDI dan juga MPOB. Kalau MPOB adalah berkaitan dengan
kelapa sawit. Okey, kerajaan negeri pula kita lihat ya, peranannya adalah mengeluarkan lesen. Kedua, mewujudkan kawasan industri. Ketiga, membuat promosi menarik pelabur tempatan dan asing. Keempat, bantuan kepada usahawan baharu. Dan yang kelima adalah pembentukan syarikat berkepentingan kerajaan. Dan kita lihat huraian di sini ya. Okey, di mana kerajaan negeri mempunyai kuasa tertentu bagi membolehkan pentadbiran kerajaan negeri berjalan lancar dan tersusun. Yang kedua, mewujudkan kawasan industri untuk menggalakkan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi. Kalau di Selangor memang banyak ya kawasan industri diwujudkan. Contoh antara kawasan industri kita tahu kalau kita sebut Kelang, Kapar, itu adalah kawasan-kawasan industri di Selangor. Kerjasama antara kerajaan negeri dengan sektor swasta menggalakkan ya aktiviti perniagaan. Okay, seterusnya, menarik kemasukan pelabur tempatan untuk melabur modal dalam pelbagai bidang. Itu adalah peranan kerajaan negeri. Dan juga seterusnya, pembentukan syarikat berkepentingan kerajaan negeri ya, bagi merancangkan aktiviti perniagaan. Boleh ya? Okey, dan juga mewujudkan IKS iaitu industri kecil dan sederhana telah diwujudkan oleh kerajaan negeri. Dan seterusnya memberi bantuan kepada usahawan yang baharu dengan menghasilkan produk serta menggalakkan sektor swasta dalam mengusahakan sesuatu jenis pertanian ya, dan pengurusan tanah merupakan penguasaan kerajaan negeri. Baiklah, kita lihat pula apakah peranan pihak berkuasa tempatan ataupun kita sebut PBT. Ya, pihak berkuasa tempatan contoh Majlis Daerah Tempatan ya, Majlis Daerah Kuala Selangor, Majlis Daerah Kelang, Majlis Daerah Kapar. Tapi kalau macam Shah Alam Dewan Bandaraya sebab dia dah besar ya, Majlis Bandaraya dan sebagainya. Okey, kita lihat. Pertama adalah menyediakan kemudahan infrastruktur awam iaitu di kawasan setempat ya. Yang kedua, mewujudkan pusat-pusat perniagaan untuk setempat. Okey, pengawalan terhadap pengawalan tahap kesihatan awam dan keselamatan. Dan seterusnya adalah pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Okey, kita lihat huraiannya. Ya. Pertama, kemudahan infrastruktur yang dapat menjamin keselesaan kehidupan masyarakat setempat. Okey, contohnya perparitan, ya. Itu adalah antara infrastruktur yang untuk menjamin keselesaan masyarakat setempat. Kemudian, wujud pusat-pusat perniagaan atau perdagangan seperti pasar-pasar dan gerai-gerai. Contoh, pasar tani, pasar malam. Ya. Okey, kemudian seterusnya adalah pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Okey, yang keempat, pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Kelima, memastikan ya, setiap pembinaan bangunan dalam keadaan selamat dan sempurna. Serta merangka dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan setempat. Dan menggubal sesuatu undang-undang kecil yang berkaitan dengan perniagaan. Okay, contoh, tempoh waktu berniaga, ya. Di mana kawasan perniagaan yang dibenarkan, penjaja, pegerai, semua ya. Itu ada di bawah PBT. Okey, jom ingat semula teknik penggunaan kata tugas dalam menjawab soalan kertas 2, ya, perniagaan SPM. Jika kata kunci ataupun kata tugas soalan itu adalah apakah, senaraikan, berikan, itu adalah fakta.
Jika kata tugasnya adalah terangkan, itu adalah fakta plus huraian. Ya. Jika jelaskan, kita huraikan, ya, huraian. Bagaimana pula dengan kata tugas bagaimanakah, ya? Kalau bagaimanakah, so dia nak kita memberikan cara dan juga kita huraikan, ya. Dan akhir sekali huraikan. Kalau huraikan itu adalah fakta, huraian dan contoh. Okey. So apa lagi? Kita test, ya. Lihat di sini, ya. Gambar di bawah menunjukkan logo agensi kerajaan. So tengok, oh tu adalah logo Matrik. Ingat lagi tak apa dia? Ya, Matrik ni, ya. Untuk apa? Adalah untuk ekspor, ya. Huraikan peranan yang dijalankan oleh agensi di atas 8 markah. So dia nak kita huraikan, ya. Huraian, fakta, huraian, contoh biasanya, ya. Okey, so bagilah jawapan. Jawapan jangan lupa, kepala jawapan penting. Peranan yang dijalankan oleh Matrik ialah, ya, ini adalah contoh jawapan. So ada berapa ni? Okey, bagilah 8 isi. So boleh? Ya. Okay, soalan seterusnya. Ini banyak, ada satu soalan, ada 3 soalan yang disoalkan, ya. Okey, gambar berikut menunjukkan logo sebuah agensi kerajaan, Tekun Nasional. So you tengok betul-betul apakah yang diberikan di situ, ya. So soalan pertama, apakah nama agensi kerajaan tersebut? Ini mudah, ya. Ini adalah soalan fakta saja jawapannya, ya. Jadi jawapan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga. Ataupun kalau kamu tulis tekun, dapat markah. Masih dapat markah di situ, ya. Okey, soalan kedua, disenaraikan, ya, objektif penubuhan agensi tersebut. So dia nak objektif tekun itu apa, ya. Jadi kepala jawapan jangan lupa objektif penubuhan agensi tersebut ialah, ataupun awak buat objektif penubuhan agensi, ya, ataupun objektif penubuhan tekun ialah, ya. So berikan jawapan. So senaraikan objektifnya, ya. So ada 4 markah, so 4 lah kita punya penilaian kita, ya, huraian kita. Soalan seterusnya, nyatakan 5 dana atau skim yang ditawarkan oleh agensi tersebut. 5 markah, so maksudnya 1 fakta tu 1 markah, ya. So jangan lupa kepala jawapan, 5 dana atau skim yang ditawarkan oleh Tekun ialah, okey, ni dia, ya, ni skim dia, kena tahulah, ya. Skim pembiayaan Tekun, pembiayaan kontrak, ya, dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.